This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, jangan tak jawab. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, baik. Jadi hari ini cikgu akan sambung lagi tajuk 5.2 iaitu hidrokarbon. Semalam kamu dah belajar. Hidrokarbon itu apa dia? Sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon. Contoh sebatian hidrokarbon apa dia? Petroleum, gas asli, arang batu. Ingat lagi tak semalam tu? Jadi hari ini kita nak sambung lagi. Kenal pula sebatian hidrokarbon tepu dan tak tepu. Kita nak belajar hari ni sebatian hidrokarbon ni terbahagi kepada dua. Ada dua jenis iaitu tepu dan tak tepu. Tepu dan tak tepu. Bukan tipu, tepu. Okey? Kita tengok hidrokarbon tepu dan apa itu hidrokarbon tak tepu. Okey, hidrokarbon tepu, tepu mengandungi ikatan kovalen tunggal. Keluarkan cikgu punya modul tu. Salin balik. Isi tempat kosong. Tulis sama-sama dengan cikgu. Ikatan tunggal tu macam mana? Ni ikatan tunggal. Ni nampak tak satu ni? Tunggal lah ni. Tunggal. Okey. Manakala hidrokarbon tak tepu mempunyai sekurang-kurangnya ikatan kovalen ganda dua. Ganda dua di antara atom karbon dengan atom karbon. Macam mana ganda dua? Ni. Ganda dua. Kita sama dengar ni. Ini simbol ganda dua. Ini pula simbol tunggal. Sampai sini boleh? Boleh? Lain profil Uzami. Ya? Profil perempuan dia pilihnya ya. Okey. Kemudian hidrokarbon tak tepu atau dia kata atau mempunyai sekurang-kurangnya ikat modul. Dari mana Ali Hakimi ni? Buat air. Oh, buat air. Okey. Hidrokarbon tak tepu, dia ada ikatan ganda dua. Atau, dia kata atau mempunyai sekurang-kurangnya ikatan kovalen ganda tiga. Tak ganda dua, ganda tiga. Ini hidrokarbon tak tepu. Ganda tiga di antara karbon dengan atom karbon. Di antara atom karbon dengan atom karbon. Macam mana ganda tiga? Ni dia. Tiga calik ni. Ni tiga calik ni adalah simbol bagi ganda tiga. Baik, boleh tak sampai situ? Maksudnya nak cerita hidrokarbon tepu ikatan kovalen tunggal. Tunggal tu maksudnya satu dash sahaja. Kalau tak tepu dia ada dua jenis, sama ada ganda dua atau ganda tiga. Okey, cikgu lukislah ya. Contoh dia punya macam ni. Ini ikatan kovalen tunggal. Lepas tu ni karbon ni, C tu simbol untuk karbon. C tu simbol untuk karbon. Karbon. So dia akan ada H lah sebab dia hidrogen. Dia hidrokarbon, dia mesti berkawan dengan H. Dia haikal H. Ni contoh lah. Kalau hidrokarbon tak tepu pula, macam mana cikgu nak melukis ni? Cikgu nak lukis tadi dia kata ikatan ganda dua kan? Ganda dua. So cikgu akan lukis yang ni. Karbon, ikatan ganda dua. Lepas tu dia berkawan dengan H juga. Okey. H. Ni contoh. Lukis sama-sama dengan cikgu. Apa lukis je dulu, nanti cikgu cerita lah. Laju sangat cikgu ni. Yang tadi Dan lukis tak? Kalau tak Dan lukis, cikgu screenshot lah nanti. Bukan, cikgu share lah notanya nanti. Okey, contoh hidrokarbon tepu. Contoh hidrokarbon tepu adalah alkana. Ya. Contoh hidrokarbon tepu ialah alkana. Manakala contoh bagi hidrokarbon tak tepu ialah alkena. Apa beza ni alkana, alkena? Apa beza?
Cikgu tak tanya sifat dia. Cikgu tanya apa yang kamu nampak perbezaan alkana dengan alkena. Apa perbezaan ni? Perbezaan yang kamu nampak tu apa dia? Daripada segi apa? Alkana, alkena. Alif. Dari segi apa? Ya, dari segi A dengan E lah. Sebutan. Sebutan. Alkana, alkena. Beza A dan E. Maksudnya hidrokarbon terpu, dia A kat sini. Hidrokarbon tak terpu, dia E kat sini. Okey. Jadi yang ni dia topik ni topik kimia. Jadi cikgu sedaya upaya nak cuba memudahkan pemahaman kamulah ya. Okey. Kita tengok pula apakah itu siri homolog. Siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa ataupun sama. Ya, serupa ataupun sama. Homolog ni maksudnya homo, sama. Jadi sebatian organik yang mempunyai sifat kimia yang sama. Antara contoh siri homolog termasuklah alkana dan alkena. Dia macam kembol lah ni. Alkana, alkena. Okey, kita tengok dulu. Tadi cikgu cerita sebatian hidrokarbon ada dua jenis. Satu tepu, satu tak tepu. Sekarang ni cikgu nak pergi pula perincian satu-satu. Siri homolog ada dua jenis. Terbahagi kepada dua. Contoh yang kita belajar dalam topik ni, alkana dan alkena. Apa itu alkana? Alkana adalah sebatian hidrokarbon tepu. Ingat. Alkana, tepu. Alkena, sebatian hidrokarbon tak tepu. Cikgu tak tipu ya, sebab dia tak tepu ya. Alkana, bila kata tepu, ikatan kovalen dia tunggal ke ganda dua? Tunggal. Mempunyai ikatan kovalen tunggal. Manakala tak tepu, ikatan kovalen dia ganda dua. Sebenarnya kalau kamu faham cikgu cerita kat atas tadi, kait semula je lah masuk dalam ni. Ya. Okey, formula ARM dia. Ada formula ARM. Alkana dia ada formula ARM dia. Formula dia C ni maksudnya karbon. Ya, C tu maksudnya karbon. N tu maksudnya bilangan. H maksudnya hidrogen. 2N tambah 2. Dia macam matematik. Dia ada formula. N tu bilangan. Bilangan. Sama lah ni bilangan. Okey, N tu boleh terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia bermula daripada nombor 1 sehinggalah nombor seterusnya. Okey, ini formula ARM bagi alkana. Benda lah hari ni cikgu ajar Okey, alkena. Formula ARM dia C. Apa maksud C? Karbon. Okey, C. N maksudnya bilangan. H. Apa maksud H? H besar. Apa maksud H? Hidrogen. 2N. Ini formula ARM bagi alkena. Ya. Dan bilangan dia bermula daripada huruf nombor 2, 3, 4 dan so on lah. Alkena mula dengan nombor 2. Manakala alkana bermula dengan nombor 1. Tak apa, ni first time jumpa ni. Ni cikgu sangat pasti kamu pertama kali jumpa benda ni. Tak apa Cikgu go through dulu. Okey dah salin dah? Dah. Okay. Jadi ada 6 ahli pertama. Ada 6 ahli pertama alkana dan alkena. Cikgu nak kamu ingat formula ni lah. Ini formula yang cikgu cipta sendiri. Mengapa engkau pro? Koklah kamu ada idea lain Mengapa engkau pro bila pakai helmet? Mengapa engkau pro bila pakai helmet? Cikgu nak huruf depan tu sebenarnya. M-E-P-B-E-H. Okey, tadi cikgu kata alkana dia mula dengan nombor 1. Bilangan karbon N tu mula dengan 1. So nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alkena tadi mula dengan nombor berapa tadi cikgu cerita?
Cikgu cerita alkena tadi mula dengan nombor berapa? Nombor 2. Nombor 2 kan? Okey. So, yang ni dia tak ada lah. Nombor 1 dia tak ada. So, dia akan mula dengan nombor 2. Sampai sini boleh faham tak? Cikgu tunjuk yang ni je dulu. Boleh. Okey. Lepas itu, mengapa engkau pro bila pakai helmet? Kalau alkena, engkau pro bila pakai helmet. Okey, so M itu untuk apa sebenarnya? M itu untuk metana. Kita akan ambil anak ni. Ana. I, etana. P, propana. B, butana. P, yang kedua, pentana. Kan kamu belajar matematik. Kalau 5 sisi tu pentagon. Kan? Ini pentana. 6? Kamu belajar matematik, 6 sisi. 6 sisi poligon dipanggil hexagon kan? Hexagon. So hexana. Boleh? Metana, etana, propana, butana, pentana, hexana. Okey. Kalau kamu ingat yang alkana, dia mudahlah untuk ingat alkena. Sebab nama hampir sama, cuma belakang dia ena. Ena. So dia akan jadi itina. Nampak ni? Propena. Butena. Pentena. Hexena. Boleh faham tak yang cikgu nak sampaikan ni? Boleh tak? Ana, ena. Ana, ena. Ana, alkana. Ena, alkena. Cuma mungkin nama tu kamu baru pertama kali jumpa. Jadi cuba ingat formula cikgu. Mengapa engkau pro bila pakai helmet? M untuk metana. MEP-BPH. Okey, kalau dah sampai sini dah salin dah? Dah. Okey, alkana tadi formula dia apa tadi? Cuba sebut balik kepada cikgu. Dia ada formula ARM dia. Cuba sebut semula. Apa formula ARM alkana? Carbon CN tu ke cikgu? Ya, CN. Lepas tu? CN apa? H. 2N. N. Tambah? Tambah N. Tambah 2. Tambah 2. Okey, alkena apa formula ARM dia? C. CN H2. 2N. H2. H2 ke H2N? Oh, 2N eh? Cikgu tak tulis tadi. H2. Ni ni. Ada. CnH2n. Okey. Ni cikgu salin semula formula. Okey, mari kita tengok. Kita nak gantikan nilai N itu ni. Okey, sekarang ni. Assalamualaikum Adi. Tania, masuk kelas Google Meet cikgu. Okey, N1. So, kita gantikanlah dengan 1. Dia jadi apa? C1 H. Okey. 2 kali 1. Jadi berapa? 2 kali 1 berapa? Oh, parah. 2 kali 1. 2 darab 1 berapa? 2. 2 darab 1, 2. Tambah 2? 4. 4. So, dia akan jadi C1H4. Macam tu. Cikgu guna formula ke cikgu ganti nilai ni? C1H4 juga. Tak perlu tulis 1 dia. Hilangkan 1 dia. Hilang semua. Jadi CH. 4. 4. 4 ke 3? 2, 4. Okey. Etana. C2. Okey, gantikan ni pula. Tengok ni. N tu sama dengan 2. So C2. H. H jadi berapa? Bantu cikgu. Semua ganti 2. Ni dah ganti 2. So 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Faham ke tak faham ni? Macam mana dia boleh jadi C2H6? Lepas tu bawah tu 8. C berapa? C berapa? C3. Betul dah H8 tu? C3H8. Okey, yang ni? Butana? C4 H10. Pandai. Okey, pentana? C5 H11. H11 ke H12? 12. Okey, hexana?
C6 H14. Macam tu. Macam mana Ali Hakimi dapat? Dia guna formula ni. Dia guna formula arm ni, dia ganti N tu. Tengok N tu berapa? N tu kalau satu masuk sini, satu masuk sini. Kalau dua samalah. Sampailah yang ke-6. Okey, dah salin dah yang ni? Dah. Ini kita nak tengok berapa bilangan karbon, berapa bilangan hidrogen yang ada pada pentana, heksana. Okey, sekarang ni kita tengok pula etena. Kumpulan alkena, formula arm dia macam ni. Dia mula dengan 2. Sebab cikgu dah pangkal 1 dah. Dia tak ada, N tak mula daripada nombor 1. N mula dengan nombor 2. So, dia akan jadi berapa tu? C2 lah. Ni, ambil ni C2. Okey, gantikan ni 2. 2 darab 2. Berapa? 4. H4. Okey, lepas tu propena C3. So, H akan jadi 3 darab 2. Berapa? 6. Okay, so C4 H8, C5 H10, C6 H12. Cikgu dapat daripada mana? Cikgu ganti dalam formula arm. Alkana mula N mula dengan nombor 1, 2 dan seterusnya. Tapi alkena N dia mula dengan nombor 2. Ya? Dia mula dengan engkau pro bila pakai helmet. Tapi kalau alkena dia tanya mengapa engkau pro bila pakai helmet. Okey, boleh sampai sini? Sikit je lagi. Ni cikgu nak ajar sikit, tak sikit jugalah. Sikit je sebenarnya topik ni, tapi dia nak bagi faham tu. Okey. Sekejap. Cikgu nak tunjuk. Nampak tak slide cikgu? Nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, ni metana. Okey, macam mana kita nak lukis metana? Metana 1C. Okay, jadi, cikgu akan gerakkan C. Cikgu akan gerakkan C di tengah. Lepas tu cikgu akan susun ni. Cikgu dah buat ni. Cikgu akan ikut je yang ni. Yang ini akan susun di kiri kanan lah. Yang palang ni akan susun di atas dan bawah. Sampai sini boleh? Sampai sini boleh cikgu penyusunan metana ni? Boleh tak ni? Okey, lepas tu cikgu akan gerakkan H. Cikgu nak gerakkan mana? Di setiap palang yang ada. So, cikgu letak satu palang ni. Cikgu letak satu sini. Cikgu letak satu sini. Cikgu letak satu dekat sini. So, inilah rupa struktur metana. Struktur molekul metana yang tadi kita belajar C1. Metana C1H4. Ya, C1H4. Okey, boleh? Kalau dah boleh, cikgu nak pergi ke etena pula. Boleh tak ni? Boleh tak boleh? Okey. Boleh. Tak apa, ni first time tengok. Nanti bila kamu tengok cikgu lukis banyak kali, InsyaAllah kamu akan cuba, InsyaAllah kamu akan boleh faham. Okey, sekarang ni, karbon, dia mesti kawan dengan karbon. Mesti kawan dengan karbon. Dia tak, kita tak letak macam ni lah, kita letak dia macam ni. Gitu. Okey, lepas tu, palangkan dia. Ni ikatan kovalent tunggal. Okey, cikgu susun dululah karbon. Semua karbon cikgu susun dulu. Karbon. Ni untuk propana ni. Cikgu pun susun. Susun palang. Ni ikatan apa ni? Kovalent tunggal. Cikgu letak semua palang dia letak macam ni. Cikgu kiri kanankan dia. Yang ni pun cikgu tak habis buat. Cikgu kiri kanankan dia. Okey. Lepas tu cikgu tengok butana pula. Okey, cikgu susun karbon dulu. Karbon. Okey, lepas tu cikgu nak letak apa? Cikgu nak letak apa? Letak palang. Okey, ataupun ni cikgu panggil dia sebagai ikatan kovalent tunggal. Okey. Cikgu boleh lukis. Tapi macam kalau lukis tu macam simple sangat. Orang takut tak dapat nak tangkap benda yang cikgu nak sampaikan. So, ni cikgu susun kiri kanan dia. Okey, butana. Sampai butana dululah. Okey, sampai sini boleh? Cikgu akan susun palang yang ni semua duduk atas. Jadi maknanya setiap C tu dia akan ada palang. Atas, bawah, kiri, kanan. Macam ni.
Lambatlah sikit nak kena tarik-tarik drag dia. Kalau lukis tu rasa cepat sikit. Okey, sampai rupa ini boleh faham tak kenapa dia jadi rupa ni? Sampai sini boleh tak? Anak-anak 5G boleh tak? Okey, lepas tu yang ni pun cikgu susun. Cikgu nak buat apa? Cikgu letak palang ini atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan. Ni pun atas bawah kiri kanan. Okey. Lepas tu kat palang kita nak letak apa? Kita nak letak apa? Setiap palang ni kita nak kena isi apa? Ya, kita kena isi setiap ni unsur hidrogen. Tadi itana tadi kita kata dia C2H. H berapa Alif? C2H berapa? Etana. Tadi kamu tolong kira untuk cikgu tadi. C2H berapa? Diam pula. H6. Yang mana cikgu? Etana tadi yang ni. Yang dalam jadual ni tadi. Ni jadual tadi kan kamu kira. C2H6. Cuba tengok ada tak H6 kat situ? Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C dia ada berapa? Ada 2. 1, 2. Boleh sampai situ? Ni etana. Okey, kalau propana? Propana cikgu dah tulis dah. Propana C3, H berapa? H8. So kita susun H dia. H akan duduk di setiap palang-palang yang ada. Di setiap palang-palang yang ada. Ini kalau kamu menyusun, cikgu suruh kamu yang susun. Tapi tak ada arah. Kalau kamu yang menyusunnya, lagi cepat nak ingat. Ya? Okey. Begitulah seterusnya kepada butana. Cikgu buat sampai butana je lah. Ya, butana. Butana, carbon dia ada 3, H dia ada berapa? Butana. Cuba tengok semula. H dia ada berapa? 10. C dia ada 4, C dia ada 4, H dia ada 10. Tadi cikgu cakap C dia ada 3 ke ada 4? C dia 4. C 4, H 3. H akan letak di setiap palang-palang karbon yang ada. Jadi cikgu tak tunjuk habis lah. Ini untuk pentana. Banyaklah ni. Cara dia samalah, susun karbon dulu. Lepas tu baru letak palang. Lepas kita letak palang baru kita letak hidrogen. Okey. Ini siri alkana. Sekarang ni kalau alkena macam mana? Alkena. Okey, cikgu tunjuk satu contoh alkena. Mula-mula kita nak buat apa? Kita susun C dulu. Sampai sini boleh? Boleh tak cikgu susun C dulu? Okey. Lepas tu tadi cikgu ada ajar juga. Cikgu ada khabar alkena ni dia ada ikatan apa? Ganda ikatan tunggal ke ikatan ganda dua? Ikatan kovalen dia tadi. Cuba tengok nota. Ganda dua. So ni ganda dua dia. Ni ganda dua. So cikgu ganda dua kat sini. Maksudnya antara C dengan C tu ada ikatan ganda dua. Okey, lepas tu cikgu nak buat apa? Cikgu akan letak palang di kiri kanan atas. Kenapa cikgu tak letak bawah? Okey. Apa beza dengan yang ni? Kenapa yang ni cikgu letak kiri kanan atas bawah? Ataupun yang ni. Kenapa cikgu letak ada kiri kanan atas bawah? Cuba tengok ni. Cuba tengok dia ada ikatan tunggal. Bila ikatan tunggal maksudnya kena cukup kiri kanan dia. Kiri kanan atas bawah dia kena cukup. Tapi kalau yang ini dia dah ada ikatan ganda dua dah. So tak perlu di bawah ni. Tak perlu ada palang di bawah ni. Cukuplah ada atas satu. Jadi kita susun dia macam ni. So inilah itina. Maksudnya kalau kita tengok ada ganda dua dengan baik-baik kita nampak ganda dua. C dia cukup je ada dua saja hidrogen. Satu di atas, satu di tepi. Okey, tak apa kita tengok yang ni pula. Okey, propena. Cikgu susun dulu C sebab propena ada 3 karbon. Sampai sini boleh? Boleh tak? Cikgu susun je ni. Boleh. Lepas tu cikgu akan letak ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua ni satu je. Dia tak ada banyak. Satu je kat sini. Okey. Jadi nampak tak palang-palang yang ada ni? So cikgu susun je. Palang sini. Di sini. Di sini. Okey. Lepas tu cikgu akan letak palang di sini. Sebab ini area ganda dua. Jadi cikgu akan letak palang ni dua saja. Atas saja. Bahagian atas saja. Bahagian bawah cikgu tak letak. Sebab dia ada dah ganda dua kat situ.
Tapi dekat sini, cuba tengok C ni dengan C ni. C ni dengan C ni, dia tak ada ikatan ganda dua. Jadi cikgu akan letak satu di atas, satu di bawah. Sebab dia tak ada ikatan ganda dua dekat sini. Ni area sini. So cikgu susun saja. H, 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 H tu untuk hidrogen. Boleh faham ke dot ni? Kalau tak boleh, cikgu tunjuk satu lagi contoh. Okey, cikgu tunjuk satu lagi contoh. Satu lagi Okey, mula cikgu akan susun C. Sebab butena dia ada 4 C. Cikgu susun C dulu. Kita susun karbon dulu. Okey. Lepas susun karbon, cikgu akan letak satu ikatan ganda dua sebab nama dia butena. Butena dia ada ganda dua. Okey, lepas tu yang lain semuanya adalah ikatan ni lah satu palang je. Okay, lepas tu cikgu akan letak di kiri dan di kanan. Okay, sampai sini, cikgu nak susun palang yang berdiri ni pula. Okay, sebab dia ada ikatan ganda dua kat sini, cikgu cuma letak palang di atas saja. Cikgu tak letak palang di bawah. Yang ni pula, dua C yang ada ni, dia tak ada ganda dua yang merah tadi. So, cikgu akan letak dia di atas, di bawah, di atas dan di bawah. Okay. Lepas tu cikgu nak buat apa? Cikgu susun saja H dekat palang-palang yang ada. Jadi macam mana sebenarnya cara kamu nak lukis struktur ni? Kamu kena ingat dulu formula tu. Kalau butena C4H berapa butena? C4H8. Bila kamu ingat berapa bilangan C dia, berapa bilangan H dia, kamu boleh melukis. Jadi cara nak lukis tu sebenarnya kena tahu formula dia dulu. Ataupun apa yang cikgu cakap tadi, C2H, C2H4, C3H6, kita dah tahu bilangan karbon dia berapa, bilangan hidrogen dia berapa. Nampak pula huruf E, bila kita nampak pula huruf E maksudnya dia ada ikatan ganda dua. Yang tak ada huruf E, dia huruf A, dia ikatan tunggal. Cuba tengok, tak ada pun ganda dua kat situ, semua tunggal. Tu maksud dia. Okey, boleh tak sampai sini? Boleh. Boleh. Okey. Sikit lagi. Ada sikit lagi, tak apa. Cikgu nak save ke? Save panjang. Okey, ada sikit lagi. Cikgu nak habiskan topik ni. Okey, ni mudah sikit dah. Yang tadi alkana mungkin keliru sikit. Tapi tak apa, macam cikgu kata first time jumpa kan. Okey, kita tengok hari ni dah biasa jumpa. Sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baru dalam kehidupan seharian. Bahan api fosil. Contoh bahan api fosil yang kita belajar semalam apa dia? Petroleum. Lagi apa? Arang batu. Yes. Gas asli, arang batu. Ini adalah bahan api fosil. Merupakan tenaga tidak boleh baru yang semakin berkurang. So dia akan habis. Sumber tenaga alternatif menjadi semakin penting. So kita kena cari suatu sumber alternatif untuk membekalkan tenaga. Okay. Kerana tenaga alternatif ini tidak akan habis. Contoh tenaga alternatif ialah tenaga nuklear. Ataupun contoh-contoh sumber tenaga alternatif yang lain, apa dia? Ni, tenaga apa daripada matahari tu? Solar. Yang ada kat pantai tu? Tenaga apa? Kat pantai? Ombak. Tenaga ombak. Ombak. Alif tak tahu saja, padahal dia tahu. Okey, tenaga ombak, tenaga angin. Semalam cikgu cerita hasil perebutan haiwan atau tumbuhan yang mati ataupun sisa-sisa najis kan, dia menghasilkan satu gas yang kita boleh gunakan sebagai gas memasak, tu nama dia tenaga biogesim. Tenaga geoterma bukan geografi. Geoterma ni macam tenaga air panas bawah tanah. Air panas bawah tanah, dia menghasilkan haba. Tu geoterma. Tenaga apa lagi? Tenaga air, tenaga hidro Hidro ni tenaga air. Dan satu lagi ialah tenaga air pasang surut. Ini contoh-contoh sumber tenaga boleh baharu, dia tidak akan habis. Dan sumber tenaga ni dia mesra alam. Dia tak akan habis. Satu lagi ciri dia, dia mesra alam. Okey, ada 7. Cikgu nak kamu ingat 4 ke? Yang mana kamu senang ingat? Cikgu rasa yang senang ingat solar,
Angin, ombak, lagi hydro. Senang tak nak ingat? Biologi sini cikgu suka juga kamu ingat. Kamu ingat najis? Kamu ingat najis ataupun sisa-sisa reput? Daripada najis dan sisa reput boleh jadi tenaga. Pernah dengar orang main mercun dalam lubang jamban? Meletup lubang jamban. Pernah dengar? Nah. Nak cerita bahawa ada suatu gas di situ. Yang maknanya daripada sisa najis itu menghasilkan satu gas yang kita boleh guna sebagai gas memasak. Satu lagi habis dah. Ni cikgu nak tanya korang. Soalan ni kebat tak ke soalan ni? Bagaimanakah menghasilkan gas metana daripada sisa makanan kantin di sekolah? Cikgu nak tanya kamu, sisa makanan di kantin sekolah. Apa contoh-contoh sisa makanan di kantin sekolah? Mula-mula kena pasti dulu. Contoh sisa makanan di kantin sekolah. Apa dia? Sayur. Sayur, nasi, kan? Apa lagi? Roti, kan? Okay. Karipap. Kuih-kuih. Okey. Sisa makanan yang tak habis tu di kantin sekolah. Macam mana kita nak hasilkan gas? Okey. Kita letakkan dalam botol. Letak dalam botol lah. Ni cara dia. Ni cara paling mudah. Lawa tak botol cikgu? Lawa. Kita letak sisa-sisa tadi. Sisa-sisa makanan tadi dalam botol. Ya. Okay. Lepas tu kita kena campur apa? Air. Kita campur sedikit air, boleh campur air. Kita campur sedikit susu ataupun bakteria ataupun sebotol susu. Aiko tak boleh. Aiko dia ada gula kan? Gula pun boleh, lagi cepat sebenarnya. Aiko dia ada gula boleh juga sebab gula ni dia mempercepatkan mikroorganisma membiak. So yang paling cepat cikgu rasa kita pakai susu kultur. Contohnya apa? Yakult. Apa contoh lain? Yakult lagi apa? Vitagen. Yahoo. Okey. Sebab yang ni dia dah memang ada bakteria. Kok tadi cikgu rasa tak ada masalah nak guna sebab dia ada gula. Gula tu pun mempercepatkan proses proses mikroorganisma membiak. Jadi kita pun tutup kemas. Tutup kemas, tapi kalau tutup kemas ni meletup ni tau. Sebab dia ada gas. Kita akan letak di bawah cahaya matahari. So kita kena letak di tempat panas. Kenapa? Sebab untuk mempercepatkan proses pencernaan. Kita letak di bawah cahaya matahari nak mempercepatkan proses pencernaan. Kalau kita letak belon tu akan belon aku. Belon tu akan mengembang. Kalau kita letak penutup, bila kita buka je penutup dia akan bunyi dia maknanya bunyi gas. Cuba buat bunyi cikgu dia. Dia akan bunyi gas. Tapi kalau kita letak belon tu akan mengembang sebab dalam belon ni ada gas apa? Metana. Boleh faham tak? Maksudnya ini kat rumah pun kita boleh buat juga. Cuma susah sikit lah kita nak kumpul gas tu. Lepas tu kan mak, tak payahlah beli tong gas ni, ambil je gas yang ada ni. Susah pula kan? Jadi kalau kita nak buat eksperimen ni di rumah, macam mana kita nak tengok gas metana terhasil, kita boleh cuba. Kita ambil sisa makanan. Satu kamu cuba dengan susu kultur tadi, contoh Yakult atau Vitagen, ataupun satu lagi yang tadi cikgu dengar kamu kata Coke kan. Kita tengok antara dua tu, yang mana lagi banyak, lagi cepat menghasilkan gas metana. Kalau rajin nak buat lah ya. So itu sahajalah untuk penerangan hari ini. Yang baru masuk pengulangannya, cikgu nak cerita hari ni hidrokarbon ada dua jenis, satu tepu, satu tak tepu. Tepu dia ada ikatan tunggal. Manakala tak tepu ikatan ganda 2. Kadang-kadang ganda 3. Okey. Contoh hidrokarbon tepu alkana, hidrokarbon tak tepu alkena Okey, lepas tu formula dia. Formula dia CnH2n tambah 2, CnH2n bagi alkena. Nanti cikgu akan share nota ni beserta video ni ya dalam grup. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada? Okey. Jadi cikgu dah ambil kehadiran dah. Cikgu punya mic ni dia dah tracking siapa yang masuk penuh, siapa yang baru masuk, siapa yang masuk sikit-sikit. Tapi cikgu kira yang masuk tu kehadiran dah. Okey, dan cikgu akan bagi latihan. Latihan tu cikgu akan nilai sebagai PBD. Jadi kamu kena buat lah, tak apa, lambat pun tak apa. Ya? Janji kamu buat. Yang tak hadir Google Meet, dia tak ada pilihan lain, dia memang kena buat. Dia kena buat awal. Ya? Yang macam kamu dah okey, dah masuk Google Meet cikgu dah kira sebagai kehadiran. Cikgu nampak itu usaha kamu untuk masuk dalam kelas cikgu. Ya? Apa lagi nikmat yang harus cikgu dustakan? Okey, ada apa-apa lagi nak tanya?
Tak ada apa? Zami, tanya apa? Ah. Ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, Dia tu ambil. Tak ikut. apa dia macam mana? Macam mana Zami? Mondi tu yang ambil kat sekolah kan? Ya, ambil kalau boleh. Modul tu biar parent yang ambil. Ya? Biar parent lah yang ambil. Ya? Okey. Baik, Parent itu tak ada. saja. Hai, kerja. Dah buat idri kan? Suruh je lah buat idri. Kerja aku. Kerja belaka. Okey. Kita jumpa minggu depan di hari dan waktu yang sama. Ya, jaga diri, jaga kesihatan. Cikgu sayang semua. Moga kita dapat berjumpa awal. Kalau tak dapat jumpa awal, kita gunalah platform yang ada. Ya. Okey, itu saja. Bye. Okey, Zami baca doa. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama.